Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Hisham. Apa yang kita akan belajar dalam video kali ini? Jawapannya, pastikan anda menonton video ini sehingga tamat. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Untuk video kali ini, kita akan belajar subjek pengajian am bagi semester 1 dan topik yang akan dipelajari ialah amalan pengasingan kuasa di Malaysia. Terdapat dua objektif pembelajaran yang ingin dicapai pada kali ini. Pertama, pelajar dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 tujuan amalan pengasingan kuasa dan objektif kedua ialah menyatakan sekurang-kurangnya 2 contoh amalan pengasingan kuasa di Malaysia yang menekankan kuasa relatif. Sebelum ITU, kita lihat dahulu maksud pengasingan kuasa. Konsep pengasingan kuasa dalam Perlembagaan Malaysia merujuk kepada proses kuasa politik dan pentadbiran yang dilaksanakan dengan mengasingkan fungsi dan tanggungjawab antara institusi kerajaan yang berbeza. Menurut konsep ini juga, pentadbiran sesebuah kerajaan dibahagikan kepada 3 cabang utama, iaitu pertama, badan perundangan atau legislatif, kedua, badan pentadbiran atau eksekutif, dan yang ketiga adalah badan kehakiman atau judisiari. Pemisahan ini berlaku merangkumi 3 aspek, iaitu dari segi keanggotaan, pemisahan kuasa dan fungsi, dan pemisahan institusi. Di Malaysia, ketiga-tiga badan ini mempunyai kuasa yang berbeza, iaitu badan eksekutif bertanggungjawab untuk melaksanakan pentadbiran dan dasar awam, manakala badan perundangan bertanggungjawab untuk menggubal undang-undang dan badan kehakiman pula bertanggungjawab menjalankan proses keadilan. Tujuan amalan pengasingan kuasa adalah untuk mengelakkan pemusatan kuasa pada satu pihak, mewujudkan sistem semak dan imbang, mengelakkan pertindihan kuasa, mengelak penyalahgunaan kuasa dan meningkatkan kecekapan pentadbiran. Namun begitu, di Malaysia, kita mengamalkan doktrin pengasingan kuasa yang berbeza dari konsep asal, di mana kita menekankan kuasa relatif antara ketiga-tiga badan ini. Ini bermaksud, ketiga-tiga badan ini tidak terpisah secara sepenuhnya seperti konsep asal. Di peringkat persekutuan, jika pelajar dapat lihat raja ini, badan eksekutif, badan perundangan, dan badan kehakiman diketuai oleh pihak yang sama, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Ini bermaksud tiada pemisahan dari segi keanggotaan. Antara bukti Malaysia menekankan kuasa relatif dalam amalan pengasingan kuasa seperti Yang di-Pertuan Agong adalah ketua ketiga-tiga badan serta Perdana Menteri dan anggota Kabinet pada masa yang sama menjadi ahli badan perundangan. Begitu juga di peringkat negeri. Akhir sekali, pelantikan juga menggambarkan ciri-ciri ini dengan hakim-hakim Mahkamah Atasan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dan Magistrat dilantik oleh Ketua Negeri. Ini menunjukkan bahawa wujud campur tangan badan eksekutif dalam badan kehakiman. Terima kasih kerana menonton video ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda. Jangan lupa kongsikan video ini dengan rakan-rakan dan jangan lupa subscribe channel Cikgu Hisham untuk menonton lebih banyak video pembelajaran.